di penghujung kita nampak dia makin mengecil, dia menirus. Itu menunjukkan berapa? Itu menunjukkan menipu, pandangan yang menipu. So kita kena be careful lah, kena hati-hati kan. Contoh lain saya bawakan, katakan kita ambil satu bekas, kita buat eksperimen sains biasa ni ya. Okey, kita masukkan air dalam bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang 4 pandangan manusia. 4 pandangan manusia. Okey, 4 pandangan manusia lah yang biasanya terjadi kepada semua manusia setiap hari. Baik, yang pertama adalah nombor 1 adalah pandangan mata. Pandangan mata. Mata. Yang pertama. Yang kedua adalah pandangan akal. Pandangan akal. Yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, pandangan nafsu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Berbeza, ini nombor 1 pandangan mata, yang keempat pandangan mata hati. Pandangan mata ni macam mana? Pandangan mata nombor 1 ini biasanya adalah pandangan yang kita perlu berhati-hati. Kenapa? Kerana biasanya pandangan ini banyak menipu kita. Jadi kita kena be careful. Kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita, kerana walaupun kita lihat dengan mata kita secara realiti, tetapi banyak tipu helah, tipu daya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melihat rel kereta api. Ini contoh lah ya, cikgu buat contoh. Ini rel kereta api. Lebih kurangnya lah ya. Rel kereta api. Alright, kita berada di sini. Kita di sini, kita tengok antara besi ke besi ni, kita tengok kan ada jaraknya luas. Bila mata kita tengok jauh ke hadapan rel kereta api tu, kita tengok di hujung tu makin sempit, makin kecil, nampak sempit, halus, menirus. Tetapi adakah dia betul-betul kecil di hujung? Tidak ya. Sebenarnya di hujung ini dengan tempat kita berdiri, duduk, kita tengok ini adalah keluasannya sama. Itu contoh ya, pandangan mata. Cuma bila kita tengok di penghujung, kita nampak dia makin mengecil, dia menirus. Itu menunjukkan berapa? Itu menunjukkan menipu, pandangan yang menipu. So kita kena be careful lah, kena hati-hati kan. Contoh lain saya bawakan, katakan kita ambil satu bekas, kita buat eksperimen sains biasa ni ya. Kita masukkan air dalam bekas dan kita ambil sebatang kayu lurus. Kita masukkan ke dalam air kayu lurus. Dan kita tengok di dalam air, kayu itu bengkok. Walhal kayu kita masukkan lurus, tetapi kita dapati tengok yang bahagian dalam air ni, sebahagiannya adalah bengkok. Kenapa? Adakah kayu ni bengkok? Tidak ya. Kita masukkan kayu yang lurus. Nampak di dalam air ini melalui mata kasar kita adalah bengkok. Maka kita katakan pandangan mata ini adalah menipu. Menipu kita lah. Jadi kita kena sebab itu dia sebut perlu berhati-hati dengan pandangan mata. Ini kita nak relate dengan kehidupan kita sebenarnya, analogi dengan kehidupan kita. Apa lagi contoh lain? Bulan, biasanya bulan purnama kan. Apa lagi, bulan mengambang. Semua kata bulan ni cantik, digambarkan cantik, indah
Dan kalau pelukis-pelukis pun dia lukis, dia menghasilkan lukisan potret dan lukisan yang ada gambar pemandangan, ada bulan dilukis. Cantik bulan, kita tengok terpukau. Oh, indahnya bulan. Walhal bulan sebenar saintis kaji, permukaan bulan ni berlekuk-lekuk, berkawah. Tidaklah licin sama cantik macam kita tengok daripada mata kita berada di bumi ni. Jadi itulah dia ya, pandangan mata perlu berhati-hati kerana dia menipu kita. Okey, bukan tak boleh percaya, perlu berhati-hati. Bergantung pada keadaan, bergantung kepada perkara yang kita lihat. Okey. Baik, yang kedua adalah pandangan akal. Okey, pandangan akal. Pandangan akal ni juga kita perlu berhati-hati juga. Perlu berhati-hati juga. Okey, sebab apa? Sebab pandangan akal ni sifatnya boleh berubah. Okey, boleh berubah-ubah. Contoh, hari ni kita tengok satu benda, kita suka, kita rasa seronok. Esok kita tengok, kita dah tak seronok. Kawan kita, kawan baik kita, masa baik dengan kita, kita rasa sangat suka. Dialah kawan, dialah teman, kemain lagi kan. Contoh ya. Esok contoh kita diuji dengan konflik, ada masalah, akal kita tafsir, kawan kita dah tak bagus. Jadi kita kena berhati-hati jugalah ya. Contoh lain lagi, kita tengok pada zaman dahulu ada banyak kajian. Ini kajian ilmu lah dijalankan tentang sesuatu perkara, dan kajian itu membuat satu keputusan lah, keputusan rumusan satu perkara itu sesuai untuk diamalkan oleh manusia. Datang pula kajian pada hari ini, buat kajian lain, dapat result keputusan yang lain. So kajian pada hari ini kata, oh kajian dulu yang dikatakan sangat betul tu sebenarnya tak betul dan sebagainya kan. Apa tu pandangan akal. So berubah pula. Sebab itu dikatakan pandangan akal berubah. Dulu ada ramai saintis-saintis yang mengembara dalam dunia ni. Dia mengembara tapi dia takut nak mengembara jauh. Sebab apa? Dulu dia kaji-kaji, dia kata bumi ni flat, sama saja petak. Dia kata kalau dia mengembara jauh-jauh sampai ke penghujung, jatuh dia. Jadi dia takut nak, dia mengembara tapi dia takut pergi ke penghujung. Beringat dia, berhati-hati ya. Jadi bila dikaji-kaji sebenarnya bumi sfera. Okey, bumi sfera. Bila sfera ada graviti dan sebagainya dalam konteks sains, so manusia tidak akan jatuh. Itulah dikatakan pandangan akal ni pada satu ketika dahulu, pada masa sekarang, pada masa akan datang, biasanya dia berubah. Jadi kita perlu berhati-hati dengan pandangan akal. Okey. Baik, sekarang kita pergi yang ketiga, iaitu pandangan nafsu. Ini adalah pandangan yang sangat bahaya, yang kita perlu lebih lagi berhati-hati kerana ia boleh merosakkan kehidupan kita. Biasanya pandangan nafsu ini dikaitkan dengan keseronokan yang sebentar, yang sekejap. Dia nak sesuatu, dia hanya ikut nafsu dia buat. Lepas tu dia menyesal. Sesuatu benda yang negatif, dan pandangan nafsu ini kalau kita tidak kawal akan merosakkan kita, akan merosakkan ahli keluarga kita, akan merosakkan masa depan kita, orang sekeliling, masyarakat dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks ilmu, pandangan nafsu ini adalah pandangan yang kita paling kena jaga kawal ya. Ada banyak cara melalui pendekatan yang pelbagai untuk kita mengawal nafsu kita. Kadang-kadang kita nak marah sesuatu, tak tahan, kita marah sangat-sangat, lepas tu kita menyesal, maka dia mendatangkan kesan yang buruk pada kehidupan kita ya. Jadi kita kena cari, ada banyak ya cara dikongsikan, cara untuk kita kawal pandangan nafsu kita. Bahaya ya. Semua manusia normal ada nafsu, tetapi perlu dikawal. Kalau tidak dikawal macam tadilah, akan rosak ya. Jadi sangat perlu berhati-hati dan pay more attention dan concern lebih supaya kita tidak terjerumus dengan kehidupan pandangan nafsu. So, baik, yang keempat, yang terakhir adalah pandangan mata hati. Pandangan mata hati adalah pandangan yang paling the best, yang paling positif, kerana pandangan mata hati ini adalah pandangan yang dilihat bersama jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih dia sentiasa positif.
Kebanyakan benda ujian dugaan dikata ada hikmah, ada kebaikan yang mungkin aku tak tahu, Allah uji aku begitu, begini dan sebagainya. So, ini adalah kemuncak pandangan terbaik yang bukanlah senang untuk kita capai, tetapi kita kena ada usaha ke arah untuk mencapai pandangan mata hati. Pandangan mata hati ni kita akan seronok di dunia, seronok di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Contohnya bagaimana? Contohnya awak pergi ke sekolah hari ni, mak bekalkan satu bekas bekal nasi goreng bersama satu botol air kosong. Okey. Kalau pandangan akal, pandangan mata, dia nampak nasi goreng sahaja. Okey, nasi goreng. Ini contoh ya. Nasi goreng. Tapi pandangan mata hati melihat nasi goreng bukan sekadar nasi goreng. Dia nampak wajah mak dia yang goreng nasi. Dia nampak wajah ayah dia, okey, yang bekerja, dapat rezeki, dapat beli nasi, dan mak dapat goreng nasi dan sebagainya. Dia nampak nasi goreng ini digoreng dengan penuh kasih sayang untuk dia sebagai anak, untuk kenyang makan nasi ini, untuk mudah belajar di sekolah, untuk apa? Untuk gembira, selesa belajar. Macam tadilah, dia nampak pengorbanan dan dia akan bersyukur. Terima kasih kepada Allah, rasa nak jaga diri jadi lebih baik. Sebab apa? Bersyukur Allah bagi ada mak ayah, datuk, nenek dan sebagainya. Jadi hanya kerana nasi goreng dan sebotol air, tetapi dia melihat dengan pandangan mata hati, so jiwa dia salju dan sejuk, dia rasa menikmati. Sebab itu kita selalu berpesan kepada pelajar-pelajar untuk memilih dan berusaha untuk mencapai tahap pandangan mata hati. Macam saya bagi tahu tadi, walaupun tidaklah senang, tetapi usaha mesti ada, ya, bit by bit, sikit demi sikit, untuk kita bergerak ke arah pandangan mata hati. Guru kita yang mengajar konten akademik di sekolah kita tidak hanya melihat dia mengajar subjek ilmu dalam subjek, tetapi kita melihat kebaikan guru, pengorbanan guru, yang kita tak nampak persiapan-persiapan yang guru buat. Ada kadang-kadang guru berkorban benda lain untuk memastikan kita dapat ilmu dan sebagainya. Okey, kita naik bas pergi ke bandar ataupun naik kapal terbang untuk pergi ke tempat belajar, balik kampung dan sebagainya. Kita lihat, bersyukurnya rasa ada orang buat kapal terbang ini dengan selesa, dapat duduk dengan selesa, dapat terbang dengan selesa, tidak dalam keadaan ketakutan, bergoyang sini sana. Kipas ni dibuat dengan penuh integriti, enjin kapal terbang dibuat dengan penuh integriti. Maka selamatlah kita ke destinasi. Kita rasa bersyukur dan kita akan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu satu perkara kita lihat dengan pandangan mata hati, maka hidup kita akan rasa tenang dan bahagialah, ya, seronok. Kalau kita buat silap di sekolah, guru tegur kita, kita melihat, guru tegur aku ni sebab guru sayang aku, guru nak bantu aku, guru nak aku sedar, guru nak aku ubah hidup aku ke arah yang positif. Ya, positif yang ni. Jadi pandangan mata hati akan menjadikan kita manusia yang sangat seronok dalam hidup ini. Jadi itulah tadi perbezaan, ya, empat pandangan manusia. Satu, pandangan mata perlu berhati-hati kerana boleh menipu. Pandangan yang kedua, pandangan akal kita juga perlu berhati-hati kerana dia boleh berubah-ubah. Hari ni minat kat orang lain, esok minat kat orang lain. Itu bahaya, berhati-hati, ya. Be careful. Pandangan nafsu bahaya kalau tak kawal. Nafsu ni semua orang ada, tetapi perlu dikawal. Kalau tak kawal, boleh merosakkan kehidupan kita pada masa ini dan juga in future, masa akan datang. Dan the best, pandangan terbaik adalah pandangan mata hati, kerana dia akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik berbanding apa yang kita nikmati pada hari ini. Jadi sekian saja perkongsian daripada saya pada hari ini. 4 pandangan manusia. Murid-murid yang dikasihi, yang disayangi Intan Payung sekalian, walau di mana kita berada, jagalah diri baik-baik dan sentiasalah berusaha ke arah menjadi insan yang lebih positif, insya-Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.